Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar macam mana nak menyiapkan buku aktiviti muka surat 65 ini. Mari kita fahami cerita ini dahulu. Pada waktu rehat, Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah. 下课时，Guan Hong 去学校的贩卖部。Dia mahu membeli buku tulis dan pemadam. 他想要买布纸和橡皮擦。Dia ditemani oleh Anan. 他由 Anan 陪同去贩卖部买布纸和橡皮擦。Guan Hong membawa wang sebanyak RM2, 2 ringgit Malaysia. Guan Hong 带来了2令吉。Dia membeli sebuah buku tulis yang berharga 80 sen. 他买了一本价值80 sen 的布纸。Kemudian dia membeli pemadam yang berharga 20 sen. 之后呢，他又买了一块橡皮擦，一块价值20 sen 的橡皮擦。Guan Hong masih mempunyai baki sebanyak 1 ringgit Malaysia. 那Guan Hong还有余额1令吉的余额。Dia menyimpan wang itu di dalam saku seluarnya. 他把那个剩余的钱收进他的裤子的口袋里。Oke, mari kita baca soalan nombor 1. Apakah yang mahu dibeli oleh Guan Hong di kedai buku sekolah? Guan Hong 要去学校的贩卖部买什么呢？ Nombor 2. Bilakah Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah? Guan Hong 是几时去贩卖部呢？ Yang nomor 3. Yang menemani Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah siapa? 陪同Guan Hong 去贩卖部的人是谁呢？ Nomor 4. Harga sebuah buku tulis berapa? 一本布纸的价钱是多少呢？ Nomor 5. Guan Hong menyimpan wang baginya di mana? Guan Hong 把剩余的钱收去哪里呢？在这里，Cikgu Chen nak ucapkan terima kasih kepada 学到Learning Astute， 因为是他们告诉同学们、告诉老师们，闪电理解法的方法是可以帮助我们很快的找到答案，也就是个加找过抄。首先我们是要各掉什么呢？各掉疑问词和问号。第一题我们各掉 apakah 什么，还有问号。Nomor 2 kita buang perkataan bilakah dan tanda tanya. Nomor 3 kata tanya ialah siapa. Kita buang terus kata tanya siapa dan tanda tanya. Nomor 4 kata tanya ialah berapa, 多少. Kita buang terus berapa dan tanda tanya sekali. Nombor 5, kata tanya ialah di mana. Kalau kata tanya ialah di mana, kita akan tambah kata tanya di. 疑问词伙伴我们要加的，等一下就是di咯。Okay, jadi kita sudah siap langkah pertama, buang kata tanya dan tanda tanya. Seterusnya kita nak tambah rakan kata tanya. Nombor 1, apakah 的疑问词伙伴是 ialah. Nombor 2, bilakah 几时，我们要加的疑问词伙伴是 pada. Nomor 3, siapa. Okay, siapa sama dengan apa juga, kita tambah rakan kata tanya ialah. Nomor 4, sama juga, berapa 是多少，那你的回答是这本布纸的价钱是，也是用 ialah. Nomor 5, di mana， 刚才我有提到的就是我们用回 di。 如果它的问题是 di mana， 我们用回 di。 Kalau soalannya ke mana, kita guna balik ke. Kalau soalannya dari mana, kita guna balik dari. Jadi kita pun sudah siap langkah kedua, tambah perkataan, tambah rakan kata tanya. Langkah ketiga, kita kena cari kata kunci. Cari kata kunci yang lebih kurang sama maksud. Nombor 1, kita perlu cari mahu dibeli. Kata dasar bagi dibeli ialah beli. Jadi kita kena cari mahu beli.
di sini. Mahu membeli. Nombor 2, kata kunci ialah Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah. Di sini. Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah. Nombor 3, kata kunci yang perlu kita cari ialah menemani. Menemani. Apakah kata dasar bagi menemani? Ingat lagi kata kunci Singkop yang Cikgu Chen minta kamu hafal? TKST. Pokok kelapa sangat tinggi. TKST. Kata kerja yang bermula dengan P apabila kita bubuh imbuhan awalan me akan menjadi MEN. K akan menjadi MENG. S akan menjadi MENY. T akan menjadi MEN. Contohnya, T. Perkataan apa, kata kerja apa yang bermula dengan huruf P? Pasar. Kita tambah imbuhan, memasarkan. K. Kayuh. Mengayuh. S. Sapu. Menyapu. T. Tolak. Menolak. Jadi bila kita nampak perkataan ini bermula dengan huruf imbuhan MEN, kita dah tahu kata dasarnya ialah teman. I ialah imbuhan akhiran. Teman. Kita kena cari kata dasar teman ini di sini. Ditemani. Maksudnya sama. Ditemani dengan menemani. Nombor 4. Harga sebuah buku tulis. Kata kuncinya dijumpa kat sini. Sebuah buku tulis yang berharga. Dia tak semestinya sama. Kadang-kadang struktur ayatnya akan berubah sikit. Asalkan kita jumpa kesamaan yang tinggi dekat sini, perenggan kedua. Ayat kelima, menyimpan wang. Menyimpan wang. Jadi kita pun sudah siap langkah ketiga. Langkah keempat, kita kena tulis tanda kurungan. Nombor 1, mahu dibeli. Jawapannya ada kat sini saja, berdekatan saja dengan kata kunci ini. Jawapannya lah buku, tulis dan pemadam. Kedua, jawapan ada berdekatan dengan kata kunci ini, waktu, rehat. Pada kita memang sudah tahu kena tambah. Jadi kita hanya tulis tanda kurungan di sini, waktu, rehat. Ketiga, Anan. Kita nak tahu siapa nama orang itu. Jawapan nombor 3 ialah Anan di sini. Keempat, harga sebuah buku tulis. Buku tulis di sini harganya RM 0.80 80 sen lah. Nombor 5, menyimpan wang. Di mana? Kita tahu. Kita kena tambahkan kata tanya di. Jadi, perkataan yang kita perlu lengkapkan ialah dalam saku seluarnya. Kelima-lima jawapan ini sudah kami dapat carikan. Kita pun sudah siapkan langkah keempat, langkah terakhir, salin. Okey, nombor 1. Kita tidak boleh bermula dengan, jawapan kita tidak boleh bermula dengan perkataan yang. Jadi kita kena tambah benda. Selain perkataan ialah, kita kena tambah benda. Benda yang mahu dibeli oleh Guan Hong di kedai buku sekolah ialah, kita tulis soalan dulu, barulah kita salin jawapan. Jadi jawapan kamu begini. Benda yang mahu dibeli oleh Guan Hong di kedai buku sekolah ialah buku tulis dan pemadam. Sila ambil perhatian di sini. Kalau perkataan terakhir kamu tidak berdekatan dengan tanda titik ataupun tanda nota yang diberikan, sila bubuh tanda titik ataupun tanda nota sendirinya. Tanda baca ini mesti bersama dengan perkataan terakhir, perkataan sebelumnya. Sebab tanda baca tidak boleh diasingkan. Kalau kamu rasa jawapan yang ditulis ini panjang, ada lagi satu cara. Cara itu tidak perlu menambah sebarang perkataan. Kita tidak perlu
tambah perkataan benda, kita tidak perlu tambah perkataan ialah. Apabila kamu nampak perkataan yang pada awal soalan, kamu ada pilihan untuk membubuh jawapan pada awal ayat. Barulah kamu salin soalan. Kita potong ialah benda. Terus tulis jawapan pada bahagian awal ayat. Buku tulis dan pemadam yang mahu dibeli oleh Guan Hong di kedai buku sekolah. Ingatnya, situasi ini hanya boleh diguna apabila kamu bertembung dengan perkataan yang dalam soalan. Kalau tidak, biasanya kita salin soalan dulu, baru kita salin jawapan. Mari kita teruskan. Nombor 2. Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah pada waktu rehat. Soalan 2 tak ada perkataan yang pada bahagian awal soalan. Jadi kita salin soalan dulu, baru kita salin jawapan. Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah pada waktu rehat. Ketiga, ada perkataan yang. Kita tidak boleh bermula dengan jawapan kita dengan perkataan ini yang. Kita kena tambah orang sebab kita tahu dia nak tahu siapa, jadi orang. Orang yang menemani Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah ialah siapa? Anan. Orang yang menemani Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah ialah Anan. Kamu juga boleh pilih cara menjawab soalan ini dengan lebih senang. Kita tidak perlu menambah perkataan ialah. Kita tidak perlu menggunakan perkataan orang. Sebab kita nampak ada perkataan yang pada awal soalan ini, mana kita boleh bubuh jawapan di bahagian awal ayat dulu, baru kita salin soalan. Kita potong perkataan ialah orang. Kita bubuh jawapan dulu. Anan. Anan yang menemani Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah. Syarat penulisan jawapan pemahaman ini ialah kamu mesti nampak ada perkataan yang pada awal soalan. Barulah kita boleh bubuh jawapan pada awal ayat, baru kita salin soalan. Anan yang menemani Guan Hong pergi ke kedai buku sekolah. Nombor 4. Harga sebuah buku tulis ialah kamu tidak boleh menyalin jawapan secara bulat-bulat dari teks ataupun dari petikan. Dia membeli sebuah buku tulis yang berharga 80 sen. Tak berapa elok. Kita perlu menjawab soalan berdasarkan soalan. Kita salin balik soalan. Harga sebuah buku tulis ialah, baru kita salin jawapan. 80 sen. Harga sebuah buku tulis ialah 80 sen. Bermaksud kamu ada mentafsir, memahami soalan ini dan bukannya menyalin jawapan secara bulat-bulat dari petikan. Nombor 5. Guan Hong menyimpan bakinya di. Kamu jangan pula menyalin dia menyimpan wang itu di dalam saku seluarnya. Macam tadi Cikgu Chen sudah cakap. Kamu perlu memahami soalan ini. Kamu ada menafsir soalan ini betul-betul. Kita kena salin dulu soalan. Guan Hong menyimpan wang bakinya di, barulah kita salin dalam saku seluarnya. Beginilah cara kita menjawab soalan pemahaman. Guan Hong menyimpan wang bakinya di dalam saku seluarnya. Kita pun sudah siap langkah ke terakhir. Buang, tambah, cari, tanda kurungan, dan salin. B, T, C, K, S. Buang, tambah, cari, tanda kurungan, dan salin.